Subscribe woi, woi, subscribe. Hai guys, welcome back. Jadi hari ini aku mau bayar hutang videoku. Hari itu kan beberapa hari sebelum raya aku udah janji konon-konon mau bercerita tentang si Zuzaili Mokhtar. Tapi sampai sekarang nih aku belum lagi post video kan. Jadi hari itu aku ada buat vlog. Itulah untuk ganti-ganti nih Zuzaili Mokhtar. So aku busy sedikit jadi tidak sempat mau cerita apa semua. Jadi hari ini aku mau lunaskanlah hutang ceritaku tuh, oke? Nama sebenar Zuzaili Mokhtar adalah Nur Zuzaili Mokhtar atau lebih dikenali sebagai Zuzi. Dia dilahirkan pada 9 Juli 1976 di Kangar Perlis. Jadi dia graduan jurutera komputer daripada United Kingdom. Dia baru jak balik Malaysia daripada UK. Dia ni merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik dan dia merupakan anak tunggal perempuan daripada pasangan Encik Mokhtar Ibrahim dan Puan Harrison Hussein. Dia ni dengar-dengar cerita dia ni seorang anak perempuan yang manja dan juga harapan keluarga. Ialah anak perempuan satu-satunya pula kan. Sila manja. Jadi apa hal dengan si Suzy ni? Apa yang jadi dengan dia? Jadi dia ni merupakan mangsa rogol, kemudian dibunuh dengan sangat-sangat kejam. Okay, jadi itulah yang kita mau cerita. Macam mana dia dibunuh, kenapa dia dibunuh, siapa dia dibunuh, apa yang jadi dengan pembunuh tu, apa konsekuensinya, apa semua tu kita akan cerita. Okay, so tak payah kita banyak cakap lagi, kita masuk kepada kronologi. Jadi pada 7 Oktober tahun 2000 jam 8 sampai jam 9 pagi, Zuzi ni dia mau pergi lapor diri pusat perubatan pantai. Ini first time dia mau pergi lapor diri. Dia baru je mau kerja, kesian. Jadi dia naik lah bas awam Kiara Express. Masih pagi. Jadi dalam bas tu tak berapa banyak orang. Jadi lepas semua turun ni, dia ni jadi passenger terakhir. Dia ajak satu orang dalam bas, semua orang sudah turun. Kisah ni bermula apabila driver bas si Hafi Mat Hassan ni dia ndak ambil orang sudah. Ada orang jadi sering-sering jalan tu kan, mau naik bas, dia ndak ambil satu orang. Dia nak mau ambil orang sudah. Lepas tu arah yang sepatutnya dia hantar si Suzy ni, dia ndak pergi sana. Dia lain arah. Contohlah, dia ni mau pergi ke selatan, dibawanya pergi sini. Pergi utara dia lah, dibawanya pergi utara. Jadi si Suzy ni dia rasa cemas sudah. Kenapa ini begini? Soalnya ndak ambil orang. Lepas tu lain pula arahku. Sudah sangka kan. Dia pun cubalah selamatkan dirinya. Dia pergi belakang, dia membuka pintu pintu kecemasan di belakang tu, tapi tak dapat. So dikunci oleh si Hanafi tu, ada lock di depan tu kan. Di situlah dia sudah lock. Jadi dia sudah makinlah dia panik. Dia minta tolong kan. Dia adalah juga dia cuba untuk menyelamatkan dirinya, kesian sebab dia sudah tahu something wrong. Jadi dia pergilah pukul tingkap tu, dia pukul cuba minta pertolongan jerit, tapi tidak ada yang nampak. Sebab apa? Sebab bas tu tinted. Jadi dari luar orang tak nampak lah apa yang jadi dengan dia, apa yang jadi dalam bas tu orang tak nampak. Jadi dia teriak lah, dia apalah, useless lah, nothing to do, tidak ada orang nampak. Jadi tidak ada orang boleh tolong dia. And then masa dia tengah bergelut, dia cuba untuk menyelamatkan dirinya tu, dia ni ditumbuk sama si Hanafi ni sampailah dia terjatuh. Dia terjatuh apa semua, jadi dia nak boleh dia nak boleh buat apa-apa lah sudah kan. Jadi dibawa lah dia pergi satu kawasan construction ni. Di situlah konon dia dirogol, kemudian dia dibunuh apa semua tu. Dia ni bukan setakat dirogol, taukah, dia dijerut lehernya, konon dijerut. Lepas tu dia dipukul, ditumbuk apa semua, kekerasan fizikal terjadi dekat dia. Jadi dia tewas di tempat kejadian tu juga tewas. Jadi lepas dia dirogol ni, dia dibunuh pula, dia dicampak pula. Si Hanafi ni campak je dia di kawasan perumahan di Bukit Tinggi Klang. Dibuanglah dia, begitu je dibuang, campak. Jadi dia ni rasa dirinya selamat. Dia pergilah kerja macam biasa, semua bukti-bukti, handbag, dia punya handphone, dia punya IC apa semua si Hanafi ni buang. Memang tak ada bukti lah. Masa mayat almarhumah tu kena jumpa, memang tak ada apa-apa, tak ada bukti dan dalam keadaan yang tiada apa-apa di badannya. Kiranya memang nothing lah. Tak ada apa-apa, tak ada sehelai benang pun yang ada di badannya.
Tepi-tepinya pun tidak ada bukti lah. Si Hanafi ini sudah singkirkan segala-gala bukti. Mayat tu ditemukan oleh pihak polis dan dapati bahwa beliau telah dirogol, diliwat, dan terdapat 44 kesan kecederaan di tubuh beliau. 3 hari lepas tu Hanafi ni kena tangkap di sebuah perhentian bas di daerah Kelang tu lah. So now kita masuk kepada pembicaraan kes. Kes bicarakan pada last March 2001. Sangat saksi kes ni ada berapa tapi banyak lah, bukan 1 2 10 je, lebih daripada tu saksi witness dalam daripada kes ni. Tapi yang menguatkan yang betul-betul menguatkan yang dia ni salah, seorang pelajar sekolah yang bernama Devan. Pada hari kejadian tu, si Devan ni pada pukul 8 pagi, antara jam-jam tu lah, dia ni on the way mau pergi kelas tuition. Jadi masa dia naik basikal ni, dia ada nampak lah si Suzy ni di sebalik tinted kabur-kabur tu. Dia dapat nampak samar-samar lah ada orang dalam tu. Setengah badannya ni tak berbaju, macam macam terekspos lah badannya setengah. Lepas tu rambutnya macam tak teratur. Dia nampak daripada cermin yang di bawah tu lah. Tapi yalah, samar-samar. Jadi dia pun macam pelik lah. Kenapa Bani? Apa yang terjadi dalam bas ni? Apa semua? Jadi dia cuba untuk ikut bas tu, tapi dia nak dapat kejar sebab dia pakai basikal je lah. Yang bas ni pula laju. Jadi dia salah satu saksi pada masa tu. Lepas tu ada lagi saksi daripada beberapa pekerja Indonesia di tapak construction tu. Katanya. Jadi konon ni, masa tu bas si Hanafi ni dia park dekat tepi siring jalan lah. Dia parking siring jalan. Lepas tu lama dia parking di situ, lama. Mungkin masa dia buat jahat tu lah dia parking di situ. Lepas tu si pekerja Indonesia ni dia pelik. Cik, kok ada ya bas di situ? Gitu-gitulah dia cakapkan. Kenapa kon ada bas di sana? Kenapa bas tu buat berhenti di sana lama-lama? Jadi dia pun pergi agak bas tu. Dia pergi tengok bas tu. Sebab satu lagi kenapa dia rasa curiga pekerja Indo ni. Dia curiga sebab dia nampak macam ada baju kena lempar ke apa, begitulah dia nampak. Jadi dia macam curiga. Dia pergilah agak bas tu. So dia si Hanafi ni mungkin dia macam nampak pekerja Indonesia ni pergi. Jadi dia pun turun dari bas, tapi dia tak turun limpas depan, dia limpas belakang. Yang tempat tempat passenger tu, di sana dia limpas. Mungkin dia takut kali kalau pekerja ni apa-apakah. Adalah tu something ditakutnya. Dia pun turun, tapi mukanya memang pucat gila mukanya. Masa tu ketakutan, konon bak kata si pekerja Indonesia ni, masa dia jumpa si Hanafi ni memang mukanya pucat habislah ketakutan. Macam yalah orang bersalah kan. Jadi dia pun tanya, kenapa parking di sini begitu. Lepas tu si Hanafi ni cakap, kenapa kau yang mau apa? Kenapa kau di sini? Begitulah dia cakap. Lepas tu si pekerja Indonesia ni pun tak dapat buat apa-apa. Dan si Hanafi naik balik, dia terus bawa bas tu pergi arah lain. Jadi pekerja Indonesia ni dengan si Devan ni adalah saksi yang menguatkan sangat-sangat yang si Hanafi ni betul-betul bersalah. Lepas tu bukti kedua selain daripada saksi tu, loketnya si Suzy ni kena jumpa di dalam rumah si Hanafi. Jadi itu benda yang menguatkan juga. And then yang paling macam bukti yang menguatkan sangat-sangat is tes air mani si Hanafi ni betul-betul didapati di dalam itu si Suzy. Jadi dia mau buat apa? Benda tu sudah terbukti air maninya. Tapi dia still make excuse. Dia cakap benda tu macam adalah yang forensik apa semua tu. Aku bukan orang medik, so I cannot talk much on this. Takut tersalah cakap nanti. Jadi masa kes ni dibicara, lepas ada beberapa orang saksi, si Hanafi ni pun adalah dia punya lawyer sendiri. Jadi si Hanafi ni dia menolak tuduhan yang dia terlibat dalam kes pembunuhan dan kes rogol tu. Dia nak mengaku lah ya. Siapa juga mau mengaku kan. Jadi pada 25 April tahun 2002 dia didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun serta 12 kali sebatan atas tuduhan merogol mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Dan dia juga dijatuhkan hukuman gantung oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam mengikut Seksyen 302
juga kanun keseksaan. Jadi dia dikena 2 section. Yang pertama 376, yang kedua pula 302. Yang pertama yang 376 is penjara 20 tahun dan sebatan sebanyak 12 kali, manakala yang kedua pula adalah gantung. Jadi mengikut keterangan ketua hakim yang handle ni kes, hukuman gantung dan hukuman penjara hendaklah dijalankan secara serentak. Dan di antara hukuman sebatan dan hukuman gantung hendaklah diutamakan. Pada 12 Disember 2006, Hanafi ada membuat rayuan tapi rayuannya ditolak. Ialah, suka-sukamu jak membuat rayuan sedangkan kau suruh rogol orang, kau suruh bunuh orang dengan kejam pula kan. So kena tolak dia punya rayuan. Jadi pada 19 Desember tahun 2008, Hanafi maut di tali gantung atas kesalahan membunuh dan merogol Zuzaili Mokhtar. So guys, begitulah cerita si Zuzaili Mokhtar ni. Sedih kan? Jadi macam biasa, setiap apa yang terjadi itu kita mesti ambil pengajaran dari situ. Aku cerita ni bukan untuk kita mengembalikan luka lama atau kita mau ungkit-ungkit benda silam, tapi kita cerita ni untuk kita buat pengajaran. Sedangkan mangsa yang bertutup litu, bertudung, berpakaian sopan apa semua pun dibuat begitu. Ini kan pula kita yang kadang-kadang berbaju macam nak berbaju, berpakaian macam nak berpakaian. So ya, kita tutup aurat, kita jaga kita punya pemakaian bukan sebab kita mau tunjuk how good we are, but itu adalah salah satu cara untuk kita jaga kita punya diri. Jadi aku bukan mau mengecam ataupun apa, aku cuma mau bagi nasihat untuk diriku sendiri dan untuk semua. Kita try to perbaiki kita punya cara pemakaian, sebab itu adalah salah satu cara. Sekurang-kurangnya kita ada macam apa orang cakap, macam ada langkah untuk berjaga-jaga. So bila kita terekspos apa sana sini tu, hendakkah tu mengundang syahwat dekat orang. Jadi apa-apa pun stay safe, jaga diri dimanapun kita berada, kita sentiasa jaga diri. Ialah kita ni perempuan, yang lelaki pun please control yourself. Yang perempuan jaga diri, dan yang lelaki control yourself. Okay, stay safe, jaga diri dimanapun kamu berada. Semoga Allah sentiasa lindungi kita semua. Okay, bye.